Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Ustaz. Salam. Attendance dekat chat. Okay, untuk hari ni kita akan cover 1, 2, 3, 4 topik sebenarnya. Kalau buka buku dekat apa tu, isi kandungan, saya tengok muka ada topik yang Ad-Darsul Hadi Ashar, muka surat 99. Kita ada topik fa'il kat situ, muka surat 106. Kita ada topik maf'ulun bih, muka surat 116. Dengan al-jumlah al-ismiyah wal-fi'liyah, muka surat 126. So basically fa'il dengan maf'ulun bih dia ada dekat bawah jumlah fi'liyah. So hari ni apa yang kita akan buat, kita akan tengok jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Dan dalam masa yang sama kita akan terus cover fa'il dengan maf'ulun bih. Okay, ada soalan? Dapat tajuk mana? Dapat. Okay. Berapa orang dah ni? Ada 14, mak saya tolak 2. Ada 12, lagi 2 orang tak ada. Okay, so apa yang kita akan mula hari ni adalah sekarang kalau ada soalan terus tanya sebab saya risau saya terlaju ke apa. Kita akan tengok 2 topik. Yang pertama iaitu jumlah kita akan tengok 2. Yang pertama jumlah fi'liyah dengan ismiyah. Tulisan ni clear ke? I mean besar okey ke kecil? Okey. Dalam bahasa Arab kita ada 2 jenis ayat. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. So apa tu jumlah fi'liyah dan apa tu jumlah ismiyah? Pernah dengar dah kan? So, jumlah fi'liyah ni dia sentence saya tulis penuh lah. Saya tulis apa dia. Jumlah fi'liyah dia start with verbs. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai verbal sentence. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah pula, this one dia starts dengan noun. Panggil dia sebagai nominal sentence. So dalam beza antara 2 ni adalah yang pertama fi'liyah dia akan start dengan verb, ismiyah dia akan start dengan noun.
Okay, kita akan pergi ke jumlah fi'liyah dulu. So, jumlah fi'liyah, dia ada beberapa benda yang kita kena tahu. Jumlah, ya. Verbal sentence. Verbal sentence dia ada 3 part dalam ayat dia. Dia ada part 1. Saya tulis Dia akan start dengan fa'il. Lepas fa'il dia akan ada fa'il. Lepas fa'il dia akan ada maf'ulun bih. So, fa'il ni ada beberapa syarat yang penting untuk fa'il ni. Fa'il dalam jumlah fi'liyah yang pertama sentiasa mufrad. Maksudnya, dia hanya akan jadi untuk dalam bentuk huwa atau hiya. Kecuali kalau fa'il dia tu jumlah fa'il dhamir lah. Yang kedua akan follow fa'il in terms of zakar atau muannas. Yang ketiga, dia boleh jadi madhi, dia boleh jadi mudhari', dia boleh jadi amar juga. Okay, clear pasal fa'il dekat dalam jumlah fi'liyah. Ada soalan ke? Clear, Ustaz. Clear je. Okay, ni verb. Fa'il adalah dia punya dua ataupun pelaku. So, fa'il yang pertama, dia adalah isim baris depan. Yang kedua, dia boleh dalam dua bentuk. Bentuk pertama, dhamir. Dhamir yang muttasil, yang bersambung. Contoh dhamir muttasil apa? Apa benda contoh dhamir muttasil ni? Dhamir yang bersambung tu. Contoh macam ta ataupun ni dhamir yang bersambung dengan fa'il tu. Tu dan sebagainya lah. Ataupun yang kedua, dalam bentuk isim yang isim biasa lah. Kata nama biasa. Noun biasa. Macam yang kita selalu buat lah. Mu'alim, at-talib, ataupun apa-apa je. Dan lain-lain. Okay, dapat? Itu fa'il. Clear? Okay, maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni objek. Ni pun sometimes kita panggil dia sebagai subjek. Mana ni objek? Benda yang dilakukan. So, maf'ulun bih ni apa pula ciri-ciri dia? Yang pertama, dia isim, tempat dia baris atas. Kalau fa'il tadi tempat dia baris depan, maf'ulun bih tempat dia baris atas. Sama je, dia boleh jadi dua bentuk. Dia boleh jadi dhamir muttasil ataupun boleh jadi dalam bentuk noun biasa. Dia jadi dhamir muttasil. Dia boleh juga jadi
Noun biasa. Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada. Ada sir. Okay. Semua tak ada Semua faham Kita dah pernah belajar lah benda ni. Okay, kita tengok yang seterusnya. Still jumlah fi'liyah. So, jumlah fi'liyah ni ada berapa bentuk? Kita boleh bahagikan dia kepada beberapa. So, saya bahagikan dia kepada 4. 1, 2, 3, 4. So, yang pertama, ni paling simple lah. Kita akan ada fi'il campur fa'il. Ataupun nak senang sikit, kita panggil dia sebagai fi'il campur isim baris depan. So, contoh ayat untuk fi'il campur fa'il. Nombor 1 ni simplest version tau. Dia tak ada lagi simple daripada ni. So, kalau untuk jumlah fi'liyah, paling simple dia kena ada fi'il, which is the verb dia. Dan yang kedua dia kena ada fa'il dia, which is pelaku dia. So, contoh ayat untuk benda ni. Kita ada fi'il. Bagi satu contoh fi'il. Zahaba. Zahaba. Okay, Zahaba. Contoh fa'il, jadi at-talibu. Besar sangat berarti. Zahaba. Talibu. Gapa mah? Sorry. Jalasa duduk siapa? At-tilmizu. So dua perkataan ni je dah jadi ayat yang lengkap. Cumanya ikut fa'il jugalah. Macam contoh kalau zahaba at-talibu ni dia macam tak lengkap sangat bunyi dia. Pelajar itu pergi. Dia kena ada jugalah belakang-belakang dia tu. Dia like yang okey macam jalasa at-tilmizu okey lah. Pelajar tu duduk. Ataupun qama sebagai contoh muannas pula lah. Qamat at-talibatu. Okay, dapat bentuk pertama? Dapat. Dapat ni. Sekejap saya suruh buat ayat ni. Okay, kita tengok bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua dia panjang sikit. So, kita ada... Ustaz, Ya, kalau soalan kan suruh bina ayat. Kalau saya buat zahaba atau libu tu dah dapat markah ke kena tambah lagi? Kalau macam zahaba at-talibu ni, dia pelajar itu pergi. Memang simplest form untuk jumlah fi'liyah, fi'il dengan fa'il je kan. Tapi dia depends juga dari segi apa tu pengguna fi'il tu sendiri, I mean verb tu sendiri. Dia kalau macam contoh zahaba at-talibu, pelajar itu pergi. Dia macam dia pergi mana? Dia pergi tu dia mati ke apa? Faham tak? Okay. Tapi kalau macam contoh yang jalasa at-tilmizu, pelajar itu duduk. Itu boleh. Itu macam kita faham je pelajar tu duduk. Dah cukup lah tu. Dengar dah cukup. Okay. Kalau macam contoh qamat at-talibatu, pelajar itu berdiri. Itu pun kita dah boleh faham dah pelajar tu berdiri. Kita tak payah nak sambung lagi pun kan. Kalau fi'il tu okey. Okay. Okay. Bentuk yang kedua kita ada fi'il. Basic yang dua pertama ni basic fi'il, fa'il. Yang kedua ni kita akan tambahin belakang satu, which is maf'ulun bih. Maf'ulun bih tadi apa? Objek. Objek.
Okay, so fa'il ni isim baris. Pan. Maf'ul bih isim baris. Depan. Atas. Atas. Saya benci. Okay. So, contoh ayat dia. Saya bagi contoh. Akala. Akala apa akala? Makan. Atiflu. Tiflu tu makan apa? Al-aruzza. Nampak tak dia punya bentuk? Fi'il, pelaku dia, aruzza, makan apa. Dia maksud dia dekat sini, ni kata kerja dia, ni siapa yang buat kata kerja tu, yang ni apa benda yang dilakukan. Contoh dia bagi makan, siapa yang makan? Pelajar apa, budak kecil tu yang makan. Budak kecil tu makan apa? Al-aruzza, nasi. So, maf'ulun bih ni, benda yang dibuat ataupun benda yang jadi objek untuk kata kerja dengan pelaku tu lah. Okay, ni bentuk yang kedua. Kita ada fi'il, fa'il dengan ism maf'ulun bih. Kita ada verb, kita ada dia punya subjek, kita ada dia punya objek. Clear? Ya, sir. Okay, kita masuk Clear. yang ketiga. Kita ada fi'il, macam biasa. Kita ada fa'il. Kita ada huruf jar. Huruf jar apa? Bila. Huruf jar ada berapa? 6. 6. You je 6. 8. 8. Apa 8 tu? Ada min ila an ala fi bi lika. Lupa lah tu. Ada harful jar. Ada min ila an ala fi bi ka. Ada satu lagi ma'a. Okay, untuk contoh ayat ni, kita ambil macam contoh fa'il tadi tu, zahaba. Okay, kita letak fa'il kat sini. Zahabat, contoh perempuan kan, zahabat. At-talibatu. Contoh huruf jar dekat sini, zahabat, kita akan guna ila ke. So, ila, isim majrur, apa-apa isim. So, zahabat at-talibatu ila al-madrasah. Okay, perkataan madrasah ni, tati ke tu? Weh, makin sengit je punya tulisan lantak. Tak. Lepas huruf jar baris apa? Depan. Mana ada lepas huruf jar baris depan? Mesti bawah. Lepas huruf jar baris bawah. So, madrasah akan jadi madrasah? Yes, madrasati. Okay. Bentuk yang keempat. Macam mana nak padam dalam ni? Bentuk yang keempat saya tarik ke bawah sikit lah. Padam ni sekejap. Padam. Tarik ke sini. Okay, bentuk yang keempat dia gabung semua. So, dia akan ada fi'il. Dia akan ada fa'il. Dia akan ada maf'ulun bi. Dia akan ada harful jar. Dia akan ada isim majrur. Maksudnya dia akan ada fi'il. Dia gabung ketiga-tiga ni. Fi'il, lepas fi'il dia akan ada isim baris depan, baris atas, huruf jar, baris bawah. Contoh dia macam contoh ayat ni. Contoh akala. At-talibu al-aruzza fi al-mat'am.
Dapat? Dia kan ada fa'il, dia punya apa yang dibuat, dia ada huruf jar, ada isim majrur. Pelajar itu makan nasi di mat'am, kantin. Clear? Clear, sir. So, siapa yang cakap clear tu? Sila explain balik empat-empat ni. Okey, yang saya dapat faham daripada Apa dia ni? apa yang saya belajar tadi. Tak tersuara. Siapa? Kuat Oh, Amar. Okay. Sila Amar. ya saya. Um, saya faham fi'il tu adalah perbuatan, fa'il tu adalah pembuat, dan maf'ulun bih tu adalah perkara yang dibuat, yang menjadi mangsa perbuatan tersebut. Maf'ulun bih. Okey. Okay. Huruf jari pula adalah kata penghubung, iaitu dan, ke dan sebagainya. Ada 8 tadi saya tersilap cakap ada 6. Okey. Lepas tu isim majrur pula adalah occasion, venue. Betul ke tak? Saya hentam je sebenarnya. Dia lah venue sangat. Isim majrur ni isim apa, kata-kata nama yang duduk selepas huruf jar je. Dia nama isim majrur sebab dia baris bawah tu je. It can be anything. Asalkan dia Okey. isim. So yang itu benda-benda yang ada dekat dalam jumlah fi'liyah. So jumlah fi'liyah punya bentuk pula ada berapa? Ada 4. So paling simple kita akan ada fi'il dengan fa'il. Kalau tengok dalam Yes. keempat-empat benda ni semua ada fa'il. Faham? Faham, dia macam base kepada jumlah fi'liyah. Yes. Dekat belakang-belakang tu je baru kita tambah. Sama ada kita nak tambah maf'ulun bih ataupun kita nak tambah huruf jar dengan isim majrur. Sebab apa kita ada dua bentuk macam ni? As in, yang pertama dia ada objek dia. Yang bentuk yang ketiga ni dia tak ada objek. Sebab ada sesetengah kata kerja dia tak memerlukan kepada objek. Pelajaran dulu dalam bahasa Melayu kita ada kata kerja transitif dengan kata kerja tak transitif tu. Kata kerja yang memerlukan kepada objek, kata kerja yang tak memerlukan kepada objek. Contoh macam dengan kalau berdiri, dia berdiri, tak perlu objek pun, cukup dah sekadar pelaku dengan benda dengan dia punya verb tu. Sebab tu dia ada dua ni, sama ada dia ada maf'ulun bih ataupun terus huruf jar dengan isim majrur. Yang bentuk yang keempat ni sebenarnya dia hampir sama dengan nombor dua, cumanya dia tambah di belakang, dia tambah huruf jar dengan isim majrur. Okay, clear empat ni? Clear saya. So conclusion dia pendek je. Dia cerita panjang-panjang tu. Buat conclusion satu ni je. Kalau nak senang, just ingat bentuk yang keempat je. Kita ada fa'il, kita ada fa'il. Selepas fa'il tadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Lepas maf'ulun bih? Huruf jar. Harful jar. Lepas harful jar? Isim. Isim majrur. Nak kenal senang je. Fa'il biasa. Dia boleh fa'il ni kena sentiasa mufrad. Dia boleh ketiga-tiga. Madi. Dia tak kisah, tiga-tiga boleh. Yang kedua, fa'il isim baris. Baris apa? Depan. Maf'ulun bih isim baris. Atas. Harful jar yang ada 8 tadi. Isim majrur? Bawah. Daripada yang bentuk keempat ni kita boleh buat beberapa bentuk. Kita boleh dapat balik tadi bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga. Okay, macam mana nak dapat dia? Cuba tengok ni. Tak boleh bahaya guna ni.
Kita guna ni je. Kita guna yang warna. Kenapa ni je? Fa'il dengan fa'il. Ni bentuk yang pertama, betul? Betul. Kalau nak bentuk yang kedua, kita ada fa'il, fa'il, maf'ulun bih. So ni bentuk yang kedua. Oh. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, kita ada semua kecuali maf'ulun bih, betul? Kita ada fa'il, fa'il, harful jar, isim majrur. Kan? So Betul. daripada yang nombor bentuk yang keempat ni kita boleh dapat semua sekali dalam satu tempat je. So kalau nak senang ingatlah gini. Ni semua sekali kecuali ni. So ni nombor 3. Dan kalau semua sekali ni nombor 4. So dalam satu bentuk ni je kita dah boleh dapat 4-4 yang kat atas ni. Okey. Ada soalan? No. Oi, betul tak ada soalan ni? Okey, kalau tak ada soalan, kejap saya cari soalan. Kat mana? Semester lepas. Okay, kita tak payah belajar buat ayat lagi. Kita cuba try soalan. Tak payah, kita masuk jumlah ismiyah dulu ke? Nak try jawab soalan dulu ke nak terus jumlah ismiyah? Okay, cuba tengok soalan nombor 6 ni. Soalan nombor 6. Based on bentuk jumlah fi'liyah tadi, macam mana apa jawapan soalan nombor 6 ni? يعمل Yang malu. الصيد الصيدلي في As-saidaliyu. الصيدلية Lepas tu? في الصيدلية Ya'malu as-saidaliyu fi as-saidaliyati. Dia punya turutan dia yang macam ni tadi. Jadi fi'il, isim baris depan, isim baris atas, huruf jar, isim baris bawah. Untuk soalan ni susun ayat, ingat ni je. Fi'il, isim baris depan, isim baris atas, huruf jar, isim baris bawah. Dengan syarat cari dulu mana fi'il dia. Kalau fi'il dia mufrad, terus letak kat depan. Okay. Tu kalau jumlah fi'liyah. Kita tengok bentuk yang seterusnya, jumlah yang seterusnya, which is jumlah ismiyah. Okay, jumlah ismiyah ni akan jadi complicated sikit lah kot. Jumlah this one is nominal sentence. Okay. Secara asasnya jumlah ismiyah dia ada dua bahagian. Yang pertama kita ada tada. Yang kedua kita ada khabar. Which is yang ni subjek. Yang ni predikat. Okay, clear setakat ni? Kita ada dua bahagian, mubtada dengan khabar. Untuk
Mubtada ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, dia mesti isim. Mesti kata nama, noun. Sama ada domir, contoh macam wa ke, hiya ke, ataupun ana ke, apa-apalah. Ataupun isim biasa, isim yang macam al-muallimu ataupun talibu dan sebagainya. Okay, clear yang tu dia punya syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sentiasa baris depan. Dia isim yang baris depan. Okay. Okay, syarat yang ketiga, sentiasa pernah dengar word makrifah dengan nakirah? Pernah dengar. Apa benda? Pernah dengar je tapi tak tahu. Okay. Nakirah is benda yang tak ada, yang akan ada tanwin, benda yang tak ada alif lam, tak ada dhamir semua tu. Makrifah tu benda yang ada tanwin, tak ada alif lam atau dhamir semua tu. So basically dia akan sentiasa makrifah. Bentuk dia either yang pertama alif lam campur isim. Contoh macam dengan at-talibu ataupun al-muslimu dan sebagainya. So dia ada alif lam dekat depan. Itu yang pertama. Ataupun bentuk yang kedua, di isim campur dhamir. Contoh macam dengan talibuhu, kita, buha. Okay, dia ada dhamir di belakang. Ha alif, dia ada ha, ataupun yang lain-lain lagi lah. Ataupun bentuk yang ketiga, mudhaf campur mudhaf ilaih. Yang ni kita akan belajar nanti. Next week ke this week ke. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih simple je. Dia perkataan yang tak ada alif lam di depan campur dengan perkataan yang ada alif lam di belakang. Perkataan kedua ni akan sentiasa baris bawah. Kemudirul madrasati ke rais sul fasli. Okay, clear. So benda yang kena ingat ni baru first part of jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ada dua bahagian. Yang pertama kita ada subjek, yang kedua kita ada predicate. Untuk subjek dia ada beberapa syarat dia. Yang pertama dia sentiasa noun, kata nama, sama ada dalam bentuk dhamir ataupun dalam bentuk noun yang biasa macam al-muallimu, at-talibu dan sebagainya. Dia akan sentiasa baris depan dan adik-beradik dia lah. Dia ada kalau musanna baris apa, jamak baris apa, yang nanti kita akan tengok yang tu. Dan syarat yang ketiga dia akan sentiasa makrifah. So sentiasa makrifah ni dia ada tiga bentuk. Yang pertama yang ni alif lam campur isim, macam contoh at-talibu, al-muslimu. Yang kedua isim campur dhamir, contoh macam kan ada ha di belakang ni, talibuhu, kitabuha, muallimukum dan sebagainya. Dan bentuk yang ketiga is mudhaf campur mudhaf ilaih, macam ni. Dia ada perkataan yang tak ada alif lam depan dengan ada alif lam di belakang. Tak ada alif lam depan, dia ada alif lam di belakang. Dan perkataan belakang ni akan sentiasa baris bawah. Clear? Okay, saya laju. Boleh lah sikit-sikit. Sekali lagi Okay, soalan. boleh sikit. Ke laju sangat ke? Sekali lagi soalan. Okay, apa? Okay. Mubtada okay
So untuk jumlah ismiyah dia ada 4 jenis juga. Dia ada yang pertama tadi mubtada'. Okay, mubtada' tadi apa ciri-ciri, apa syarat-syarat untuk jadi mubtada' ni? Apa syarat-syarat dia? Domain isim. Nombor isim lagi. Sentiasa baris depan. Okay, lagi. Sentiasa makrifah. Contoh makrifah yang ada tu. Pertama alif lam campur isim. Hmm. Lepas tu yang kedua isim dengan domain. Betul ke? Betul, betul, betul. Yang Yang ketiga, ketiga apa tadi? mudhaf dengan mudhaf ilaih tu. Ha. Okay, tu syarat untuk jadi mubtada' So it can be anything lah kan kat depan ni kan. Saya bagi contoh dekat depan ni, kalau ikutkan 3 bentuk tadi, kita boleh ada dekat sini at-talibu ataupun apa? Kita buhu. Ni contoh je tau. Ataupun kita ada mudir. Mudirul madrasati. Okay. Untuk jumlah ismiyah, mubtada' dia tadi kita dah belajar dah. So sekarang kita akan tengok dia punya perkataan yang kedua tu, which is dia punya, orang panggil khabar dia tu, predikat dia. So predikat yang pertama, bentuk yang pertama is dia just tambah dengan isim, tak ada alif lam, baris depan tanwin. Dapat tak? Dia mubtada' kat depan, isim, tak ada alif lam, baris depan tanwin. Clear yang tu? Ya, Kita dah pening dah. tak. Dia hampir pening. Okay, contoh dia akan jadi macam ni. Tak best sama ni hijau. Nampak? Dia akan jadi macam at-talibu. At-talibu ni yang mubtada' kat depan ni tau. At-talibu. So isim tak ada alif lam, baris depan ni dia akan jadi contoh macam nasyitun. Ataupun al-talibatu mujtahidatun. Ataupun saya bagi lagi satu contoh, al-muallimani mahirani. Okay. Untuk yang bentuk pertama ni, kita kena ingat satu benda. Selain daripada dia isim, tak ada alif lam, baris tanwin depan. Nampak tak? Dia isim, tak ada alif lam depan. Dia baris tanwin kat belakang ni. Selain daripada tu, dia akan follow word yang sebelum dia ni. Dia follow in terms of dua benda. Yang pertama, muzakkar atau muannas. Yang kedua, 1, 2 atau 3 ke atas. Mufrad, musanna atau jamak. Sebab tu tengok dekat sini ni mufrad, sini mufrad. Sini muannas, ni muannas. Nampak tak? Sini musanna ada alif nun. Sini pun musanna ada alif nun. Clear?
Okey, cuba bagi satu contoh. Kalau saya bagi contoh al-baitu jadidun. Kalau saya letak al-baita ni dia akan jadi apa? Jadi dan Yes, jadi Jadi data ni. apa jadi data ni pula? Baitun tu muzakkar. Muzakkar so dia jadi apa? Jadida ni je lah. Kalau saya bagi apa ni apa contoh lain? Okey, kalau at-talibu ni, at-talibu nasyitun. Kalau at-talibani dia akan jadi Syaitani. nasyitani. Kalau at-tullabu, Syaitu. yes, nasyituna. Clear yang tu? Kalau clear kita masuk bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua dia pening kepala sikit. Bentuk yang kedua dia akan ada isim, dia akan ada mubtada kat depan ni. So dia akan ada isim, baris depan campur dhamir. Satu. Campur isim, tak ada alif lam, baris depan tanwin. Dapat tak? Ke pening kepala tengok benda ni? Ni bentuk dia akan jadi gini. Contoh saya bagi perkataan dekat depan ni, saya ambil yang mubtada ni, saya ambil as-sayyaratu. As-sayyaratu. Sayyaratu. Macam mana kita nak tahu isim baris depan dhamir ni? Dia akan jadi gini. Hajmuha. Hajmuha. Hajmuha maksudnya saiz-nya. Isim baris depan, isim tak ada alif lam baris depan. Dia akan jadi contoh macam kabirun. Nampak tak bentuk ayat dia? So ni hajmu ni di isim yang alif lam yang tak ada isim ni, isim yang baris depan ni. Ni pula dhamir ni. So this one is yang ni. Okay. So, macam mana kita nak buat ayat ni? Dhamir ni akan ikut, dia akan fold back kepada perkataan depan ni. Sebab tu dia yang ni ada tamar butah. Sebab tu dia jadi ha. And yang ni pula dari segi mudzakkar muannas dengan dari segi mufrad musanna, dia akan ikut yang ni. Dia sebenarnya dia macam dua ayat, dua jumlah ismiyah dalam satu ayat. Pasal yang ni dia sama macam bentuk yang atas ni pun. Dia ada tadak kat depan, ada another isim alif lam tak ada tanwin tu, yang ada tanwin tu. Clear ke? Selalunya soal yang bentuk nombor 2 ni yang paling memeningkan kepala orang. Ada soalan tak nombor 2 ni? Tak ada. Menarik kalau tak ada. Yang ketiga, kita ada isi mubtada kat depan, lepas tu kita ada fi'il campur maf'ulun bih campur harful jar campur isim majrur. Basically nombor 3 ni dia macam jumlah fi'liyah tadi. Cuma beza dia jumlah fi'liyah tadi kita start dengan fa'il. Lepas tu baru fa'il kan. Tapi dekat jumlah ismiyah, kita bawa fa'il ni ke depan. So fa'il akan duduk nombor 2, fa'il isim yang baris depan ni akan duduk nombor 1.
Sebab tu dia dekat dalam bentuk ni dia tak ada pun fa'il kan. Dia terus isim, lepas tu fa'il, maf'ul bih, huruf jar, isim majrur. Clear ke? Ya. So maf'ul bih isim baris apa? Baris atas. Atas. Huruf jar ada 8 tadi. Isim majrur, isim baris Bawah. bawah. Okay. Kalau tadi dekat jumlah fi'liyah, fi'il dia akan sentiasa mufrad, betul? Betul. Tak akan berubah kan? Dia just akan berubah ikut muzakkar muannas je. Tapi dia akan sentiasa mufrad bila dia duduk depan ni. Tapi dekat jumlah fi'li, dekat jumlah ismiyah, fi'il ni dia akan follow yang dekat depan ni. Dia akan follow yang pertama muzakkar muannas. Yang kedua dia akan follow in terms of mufrad, musanna atau jamak. Kalau yang tadi kalau jumlah fi'liyah tadi, fi'il kat depan sekali tadi dia follow mudzakkar muannas sahaja. Dia tak follow mufrad musanna jamak. Tapi kalau dalam jumlah ismiyah, sebab fi'il isim tu duduk depan, fi'il duduk nombor 2, dia akan follow mufrad musanna jamak juga. Okey, dapat kat situ? Dapat. Contoh saya bagi ayat. At-talibu ya'kulu al-aruzza fi al-mat'ami. So kalau saya guna at-talibani, dia akan jadi apa dekat belakang fi'il tu akan jadi macam mana? Ya kula ni. Yes, ya'kulani. Yang belakang sama je. Al-aruzza fil mat'am, tak ada beza. Nampak tak perubahan dia berlaku dekat fi'il? Bila depan ni yang perkataan pertama ni menjadi musanna, yang belakang pun akan jadi musanna. Kalau depan ni jamak, belakang pun akan jamak. Tapi dekat jumlah fi'liyah, kalau contoh saya bagi ya'kulu at-talibu al-aruzza fil mat'am, kalau at-talibani dekat sini pun still depan ni akan jadi ya'kulu juga. Dia akan jadi ya'kulu at-talibani al-aruzza fil mat'am. Okey, dapat nampak beza dia? Bentuk yang keempat ni paling simple. Dia ada isim depan tu. Dia just tambah huruf jar, tambah isim majrur. Contoh ayat dia, saya galakkan kalau nak dalam exam buat ayat, guna ayat yang bentuk yang keempat ni. Sebab dia senang. Contoh ayat dia, at-talibu fil fasli. Okey, fasli. Ataupun al-kitabu alal maktabi. Okey. Dapat? Dapat saya. Ada soalan? Seramlah pula tak ada soalan ni. Adam faham Adam? Adam tengah dengar. Wah, saya rasa dia tengah tidur. Dia buka je. Okey. Sekejap Stop presenting sekejap. Saya nak cari soalan sekejap.
Okay. Ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Tengok orang sampai ni. Ingat nombor soalan saya bagi tahu nombor. Haziq 1. Haziq soalan nombor 1. Ahmad nombor 2. Alif nombor 3. Eliana nombor 4. Zamir nombor 5. Adina nombor 6. Danish 7. Najwa 8. Anisah 9. Adam 10. Damia 11. Naim 12. Dapat nombor soalan masing-masing? Dapat. 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 Dapat nombor soalan masing-masing? Sekejap saya hantar soalan dekat... Nak saya hantar dekat WhatsApp? Ke nak saya Boleh. share dekat ni je? Saya hantar kat WhatsApp lah, lagi senang kot. Lambat dah pula. Naik WhatsApp. Oh, okay. Salah soalan. Ingat tu pada ni. Okay, saya tengok dekat soalan tu. Kat WhatsApp tu. Berapa minit nak? Seorang 2 minit dah lah. Jadi kita discuss pukul 4 minit lah. 9.30 kita start discuss. Seorang satuan tadi kan? 1 sampai 12. Yang muka surat 4 tu juga Ustaz. Kita tak. Kita discuss 1 sampai 12 tu dulu. Ikut nombor soalan yang saya bagi tadi. Siapa dapat nombor 1, nombor 1. Siapa dapat nombor 2, nombor 2. Siapa dapat nombor 3, nombor 3. Okay.
Okey, soalan nombor 1. At-talibatu Talibatu najihatu tilka. apa? Apa jawapan ni tadi? At-talibatu Hmm. tilka najihatun. Okey. Kalau ada isim isyarah, ingat lagi kan isim isyarah, hadha hadhihi, hadha hadani, haula'i, semua tilka semua tu kan? Ingat lagi ke? Kalau soalan susun ayat ni, kalau ada isim isyarah tilka, hadha, semua akan duduk depan sekali. So this one akan jadi nombor 1. So selepas yang ni, baru kita tengok antara dua ni, yang mana akan duduk depan? At-talibatu. Okay, sebab dia ada alif lam kan? Jadi nombor 2, baru nombor 3. Hazihi, tilka at-talibatu najihatun. Dapat? Dapat. Okay, nombor 2, soalan nombor 2. Saya Apa? Hazat talibu nasyitun. Hadha talibu nasyitun. Okay, kalau siapa rasa dia macam tak faham kenapa jawapan dia macam tu, boleh terus tanya. Soalan nombor 3 siapa? Saya. Apa? Hazani tabibani mahirani. Betul. Hadhani tabibani mahirani. Okay, kenapa tabibani dulu baru mahirani? Sebab mahirani ni adalah dia punya adjektif. So bila adjektif dia kena noun dulu baru adjektif. Yang ni susah sikit lah. Nanti waktu topik yang tu baru saya explain kenapa dan kenapa. Okay, nombor 4. Siapa jawapan soalan nombor 4? Al-umalu fi al-masna'i. Fi al-masna'i. Betul. Nombor 5, soalan nombor 5. Al-kutubu Hmm. adaduha kasirun. Ada duha kasirun. Okay, nombor 6. Saya Ustaz. Ya lamu Ya malu lah. asai ya malu Hmm. asai daliyu fi asai daliyati. Ya malu as-saidaliyu fi as-saidaliyati. Okay, nombor 7. Tutup kamera. At-tullab yazhabu ila al-madrasah. Abdullah yazhabuna ilal madrasah. Okay, kenapa yazhabuna tak boleh duduk depan sekali? Kenapa at-tullabu dulu baru yazhabuna? Kenapa tak boleh yazhabuna at-tullabu? Sebab dia jamak. Sebab yazhabuna ni ada waw nun. So bila dia ada waw nun, dia jamak kan? Jumlah ismi, dia tak boleh duduk dalam dia tak boleh jadi jumlah fi'liyah. Sebab jumlah fi'liyah yang start dengan fi'il tu, fi'il dia kena sentiasa mufrad. Sebab tu dalam soalan nombor 6 ni, kita tengok fi'il dia tak ada tambah apa-apa di belakang. So kita boleh jadikan dia jumlah fi'liyah. So kita start ni, lepas tu baru kita cari isim baris depan. Kalau macam ni, bila fi'il dia ada waw nun atau alif nun ataupun apa-apa je tambahan di belakang, kita kena cari isim baris depan dulu, baru kita letak fi'il dia. Clear? Okay, nombor 8. Siapa nombor 8? At-talibatu yajlisna ala karasiyah. Arasigi. Sama juga sekarang dengan soalan nombor 8 ni. Yajlisna, dia ada nun di belakang. Maksudnya dia bukan mufrad, dia untuk hunna.
So bila dia untuk hunna, kita kena cari isim yang ada alif lam baris depan. So dia akan jadi nombor 1, lepas tu fa'il tu akan nombor 2, lepas tu baru kita cari yang seterusnya. Dapat Okay, nombor 9, siapa nombor 9? Saya. Tashtariku musyarikatu fi musabaqati. Musyarikatu fi al-musabaqati. Okay, kalau yang ni sama. Bila tengok fa'il dia mufrad, terus jadikan dia nombor 1. Lepas tu baru kita cari isim baris depan. Lepas isim baris depan, isim baris atas. Tak ada isim baris atas. So kita terus huruf jar, isim baris bawah. Okay, nombor 10. Siapa? Saya. Mhm. Yatakallamu al-adu'atu an al-mauti. Takallamu ad-du'atu anil An al-mauti. Okay. Nombor 11. Yudarisu Darisu al-muallimu al-mu'allimu at-tulaba tulaba fi fasli. fi fasli. Nombor 12. Tashtari al-ummuhat al-ummahatu al-fawakiha al-fawakiha fi as-suki. fi As-suki. Okay, nombor 13. Ulang balik siapa tadi? First tadi. Haziq. Nombor apa tak? 13. 13. Al-muhajiratu. Cari dulu mana fa'il. Ada fa'il tak? Ada. Sohu tu fa'il. Dan sohu fa'il ke tak? Fa'il kan sebab ada ta kat depan ni. Lepas tu belakang dia baris rumah ni. So tanfahu ni mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. So dia akan duduk nombor 1 ke nombor 2? 1. 1. So ni nombor 1. Selepas fa'il isim baris? Depan. So yang mana satu? Muhajiratu. Hadiratu. Selepas isim baris depan isim baris? Atas. Atas. Ada isim baris atas kat ni? Ada. Mana? Tilmidatiha. Kat mana baris atas dia? Tu. Oh. Dia kalau yang bersambung dengan domir gini, hunna gini kan? Kita tak akan tengok baris dekat domir tau. Kita akan tengok baris huruf sebelum domir dia. Tu bawah tu. Ni bawah, ni pun bawah. Betul tak? Betul. So macam mana nak tahu yang mana dulu? Yang ni dulu ke yang ni dulu? Cuba tengok domir kat yang bersambung kat belakang ni. Yang ni ha, yang ni hunna. So ha ni merujuk kepada seorang, hunna merujuk kepada ramai. Cuba tengok perkataan nombor 2 tadi, seorang ke ramai? Seorang. So yang mana dulu? Tilmidatiha. Okay, lepas tu? An. Lepas tu? Tasarrufatihun. Fihinna. Okay, so jawapan dia tansahul muhadiratu tilmidatiha an tasarrufatihinna. Okay, nombor 14. Siapa nombor 2 tadi? Ana. Ya, Mak. Yasta'iru talabat al-kutuba minal maktabati. So kita ada fi'il, isim baris depan, isim baris atas, huruf jar, isim baris bawah. Okay, nombor 15. Siapa nombor 15? Saya. Yatana walu al-ghada'a. Al-ghada'a tak boleh. Ya, ada satu benda yang saya tak bagi tahu lagi. Sekejap. Sini sekejap. Sebelum kita sambung balik soalan. Boleh. Okay. Satu table yang
Kena ingat. Hari ni dah macam belajar matematik macam-macam bentuk formula dah ada. Amboi saya ingat teruk Ada 1, 2, 3. Abaikanlah saya ingat ke tak saya ingat ke apa ni. Saya malas nak betulkan. Okay, yang pertama mufrad. Yang kedua musanna. Yang ketiga jamak, muzakkar, salim. Yang keempat jamak, muannas, salim. Dan yang kelima kita ada jamak taksir. Okay, mufrad dekat tempat baris depan, dia akan baris depan juga. Musanna kita akan jadikan, dia akan jadi dengan alif nun, nun baris bawah. Kalau jamak muzakkar salim dia akan dengan waw nun. Muannas salim still baris depan, taksir baris depan. Mufrad dekat tempat baris atas, maksud dekat tempat baris atas ni yang dekat dalam ayat ni tau. Kalau dekat fa'il ni isim baris depan, kalau tak ada isim baris depan kita boleh gantikan dia dengan isim yang ada alif nun ataupun isim yang ada waw nun. Faham tak? Faham. Okay. So kalau mufrad dekat tempat isim baris atas dia akan isim baris atas. Dan kalau dekat musanna sebelum dia baris atas dia akan dengan ya nun. Ya nun baris bawah. Jamak muzakkar salim ya nun juga tapi sebelum dia baris bawah ya nun dia nun baris atas. Muannas salim baris bawah, taksir sama macam mufrad, tak ada masalah. Taksir dia sama macam mufrad, sama je, tak ada beza pun. Baris bawah, yang ni sama. Ini sama je. Basically, jadual ni yang nak kena ingat adalah yang baris depan ni je. Sebab baris atas dengan baris bawah sama je. Beza dia dekat yang mufrad dengan jamak taksir lah. Mufrad kalau baris atas, kalau baris bawah lah. Kalau musanna jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim sama je. Kalau musanna dia akan sebelum ya baris atas, nun baris bawah. Kalau muzakkar salim ya baris bawah, sebelum ya baris bawah, nun baris atas. Muannas salim akan dua-dua akan baris bawah. Okay, clear. So kita tengok soalan ni tadi. Soal fi'il dia adalah yatanawalu, betul? Betul. So selepas fi'il selalunya isim baris Atas. baris depan lah. Depan. Isim baris depan. Tak ada kan isim baris depan kat sini, betul? So kita cuba tengok geng-geng isim baris depan dekat sini sama ada Waw alif nun. nun. Alif nun ataupun waw nun. So dekat sini ada waw nun kan? Ada. So waw nun tu akan duduk nombor 2. 2. Selepas tu isim baris Atas. atas. Mana? Al-Ghada'ah. Al-Ghada'ah. Selepas tu Fi. fi Al-Mat'am. al-mat'am. Dapat macam mana nak guna jadual ni? Oh. Ni cara guna jadual ni. Sebab tadi dekat sini tadi yang soalan nombor 13 ni, sebab dua-dua alif ta, ni pun alif ta kan, dia jamak muannas salim, betul? Patutnya nombor 3 ni tempat baris atas, betul tak? Betul. Sebab jamak muannas salim, kalau tempat baris atas, still baris bawah. Tempat baris bawah pun baris bawah. Sebab tu dua-dua ni, dua-dua baris bawah. Nampak tak? Oh. Beza dia dekat dhamir ni je. Dia nak rujuk kepada muhadirah. Kalau hunna ni, dia rujuk balik kepada tilmizat ni. Okay, dapat? Dapat. Okay, nombor 16 siapa? Saya. Ada fi'il tak? Mana fi'il dalam soalan ni? Step pertama kalau soalan susun ayat, cari fi'il. So mana fi'il ni? Tak ada. Ya ke tak ada? Selalunya kalau soalan 5 perkataan ini confirm ada fi'il. Mana fi'il dia? Ba'u. Ni ada waw alif kat belakang ni. Fi'il. Bila ada waw alif ni maksudnya dia mufrad ke musanna ke jamak? Jamak.
Jamak. So dia nombor berapa? Nombor 2. 2. So perkataan pertama mana? Al-falahun. Yes. So perkataan ketiga? Fi. Tak. Isim baris atas. Hasilihim. Yes, hasilatihim. Sebab ni ada him kat belakang ni. Maksudnya dia akan rujuk kepada something yang sebelum dia, which is this one. Falahun. So nombor 4. Nombor 5. Nombor 4 mana? Nombor 4. Fi. Fi. 5. As-suki. Suki. Okay. Soalan nombor 17. Apa 17? Saya. Ya. 17. Al-Muzari'u. Okay, first cari ada fi'il tak? Ada. Yang mana? Zara'a Ustaz. Zara'ah. Zara'ah ni mufrad ke muthanna ke jamak? Mufrad. So kalau mufrad terus jadikan dia jumlah fi'liyah je. So zara'ah nombor 1. 1. Selepas lepas fi'il? Al-Muzari'u. Yes. Lepas tu? Lepas tu Al-Hadrawati. Yes, Al-Khadrawati. Lepas tu? Fi Al-Haqli. Fi Al-Haqli. Okay, senang kan? Senang. Okay, nombor 18. Apa 18? Adina. Saya Ustaz. Ada fi'il tak nombor 18 ni? Ada. Yang mana fi'il dia? Yatubahna. Yatbahna dan nun di belakang. Dengan ya di depan. Untuk siapa ni? Mufrad ke muthanna ke jamak ni? Mufrad. Kalau mufrad dia tak ada nun di belakang. Sana. Dia untuk jamak hunna. Kan tatbakhu, tatbakhani, yatbakhna. So bila dia jamak dia nombor berapa? Fi'il yang bukan mufrad dia nombor berapa Adina? Nombor 2. Berdua. So nombor 1 dia yang mana? Al-Matabahi. Mana ada? Perkataan pertama mesti baris alif lam baris depan. So al-ummahatu. Selepas fi'il, selepas tu alif isim baris atas. Yang mana? Yang tu mana lah. Mana ada ni fi'il? Selepas fi'il isim baris isim baris atas. Atami'ah. At'imata ni lepas tu huruf jar. Jar ini lepas huruf jar isim baris dari bawah. Dapat. 19. Yaktibu
Yaqtifu. Yaktifu al-azhara min bustanihi. Al-bustaniyu yaqtifu al-azhara min bustanihi. Betul, sebab ni mufrad, yang ni pun mufrad, tak ada masalah. Tapi kalau jumpa fi'il yang mufrad macam ni, dia tak ada apa-apa tambahan kan? Lagi selamat kalau kita letakkan dia sebagai nombor 1. Sebab kita risau yang perkataan kedua yang baris depan ni, dia bukan mufrad. Contoh macam soalan ni tadi. Mana dah? Ni, yatanawalu. Yatanawalu ni al-muwazzafun ni kita boleh je letak depan kalau ikutkan. Sebab dia baris yang boleh jadi tempat baris depan. Tapi sebab fa'il dekat sini fa'il mufrad, so dia tak boleh. So saya senang cerita, kalau terjumpa fa'il mufrad terus jadikan dia jumlah fa'liyah untuk selamatkan diri daripada salah, sebab kadang-kadang perkataan kedua ni kita tak tahu dia mufrad ke musanna ke jamak. Clear tak? Clear, Ustaz. So jawapan dia yaqtifu al-bustaniyu al-azhara min bustanihi. Nombor 20? Ya, Ustaz. Rakabu. Ar-rukabu, rakabu, kitara, ila rukabu. Ila al-maqar. Ila matar, ya Allah. Nombor 21? Atfalu, Istaiqazu. Mubakiran. Minan naum. Okay. Al-atfalu istaiqazu mubakiran minan naum. Betul. Tapi nak lagi senang, kalau jumpa perkataan sini, mubakiran, jama'atan, ma'an, jadikan dia nombor last sekali. So, al-atfal istaiqazu minan naumi mubakiran. Okay, nombor 22? Saya, Ustaz. At-tullabu yusalluna fi musalla jama'atan. Yes. 23? Dia apa? Saya, Ustaz. Usratu. Mana fa'il? Cari fa'il dulu. Fa'il dia raja'at. Raja'at. Mufrad ke musanna ke jamak ni? Jamak. Mana ada jamak kalau tak baris mati tu? Musanna. Mufrad lah. Mufrad. Fa'alat kan? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Ni semua fa'il madhi, fa'il mudhari' semua dah ke laut ni. So ni nombor berapa? 1. Lepas tu? Koreati. Mana ada Usratu. Usratu. Lepas tu? Lepas tu ma'an ke ila? Dia fa'il, lepas fa'il isim baris depan. Lepas isim baris depan, isim baris? Isim baris bawah. Mana ada? Kita start fa'il, depan, atas, jar, bawah. Fa'il depan, atas, jar, bawah. Tu je. Fa'il depan, atas, jar, bawah. So yang mana? Fa'il, baris depan, lepas tu baris atas. Ada baris atas tak? Ila. Tak ada. Mana ada? Lepas isim baris, kalau tak ada isim baris atas, terus huruf jar. Huruf jar yang mana? Ila. Ila. Lepas ila, baris bawah? Koreati. Lepas baris bawah? Ni ma'an ni last kali kan? Ni ma'an. Dapat tak? Dia fa'il, baris depan, baris atas, jar, baris bawah. Soalan nombor 24. Yastarihu
Al-ummalu Al-ummalu fi ghurfatil istirahati. fi ghurfatil istirahati zuhran. Zuhran. Okay, kalau contoh perkataan macam ni, dia ada dua perkataan ni, ghurfatil istirahati. Baris dia kita nak tengok yang mana satu? Kita nak tahu baris atas ke bawah ke depan ke, kita nak tengok perkataan mana satu ni? Sebelum domain. Mana ada domain kat sini? Kita akan Sebelum tu tengok perkataan perkataan ni. Ni perkataan yang pertama ni. Yang pertama ni. So ni baris bawah kan. So ghurfati. Sebab tu dia duduk selepas huruf jar. Kita tak tengok perkataan kedua tau. Sebab perkataan kedua ni dia akan sentiasa baris bawah. Yang ni akan sentiasa baris bawah. Kita akan tengok perkataan yang pertama. Ghurfati. Sebab tu dia duduk selepas fi. Okay. Soalan last. Dah tak ada orang kan? Apa nak jawab soalan last? Saya Ustaz. Al-muslimatu Al-muslimatu ji'na muta'akhiran. Ni boleh mutaakhiran kat nombor 3 boleh? Nak buat last pun boleh. Oh, Tapi kalau jumpa yang macam ni better lastkan je. Jelaskan Ila Bila al-masjidi masjidi muta'akhiran. okay, mutaakhiran. Okay, tahu kan? Faham dah kan? Macam mana bentuk jumlah fi'liyah, macam mana bentuk jumlah ismiyah dan apa geng-geng baris-baris yang sebenarnya kita tahu. InsyaAllah. InsyaAllah PDF ni nak ke? Boleh juga. Nah, Ni bukan video ke? Nak Ustaz. Ni Benda bukan ni video. dia record, saya record juga tapi dalam masa yang sama benda ni boleh je save as PDF kalau nak. Okay, tak ada apa. Kita jumpa hari Rabu. Sekejap. Saya kena confirmkan balik. Saya mesti ada. Hari Khamis saya ada workshop. Rabu lah masuk. Next week IGA Senang je. Easy ke Ustaz? Kita jumpa hari Rabu ni lah. Hari Rabu ni saya explain pasal IGA. So kita ulang kaji sikit benda-benda ni. Okay. Semua ada kan PDF ni kan? Okay. 15 perkataan ni kan? Kalau buat boleh tu buat ayat ni tak? Sekira siapkan ayat ni sesimpel yang mungkin. Email je dekat saya. Saya nak yang page last ni je. Email je dekat saya sebelum kelas hari Rabu. Kita kelas hari Rabu kau apa? Dan kita dua kan? Email je dekat saya sebelum kelas hari Rabu kedua tu. Bila-bila lah hari ni sampai ke sebelum hari Rabu tu lah. Okay, thank you. Jumpa hari Rabu. Syukran Ustaz. syukur Ustaz. Terima kasih. Thank you Ustaz. Salam. Dah boleh pergi sambung tidur. Sampai nak tidur. Syukran Ustaz. Kalau Adam tu cakap dia tak nak tidur. Dah ada lepas ni